Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, bersama dengan saya, Cikgu Fazlani Fazil. Hari ini kita akan bersama belajar bagi modul 3.0, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, standard kandungan 3.2, dokumen sumber bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan KSSM tingkatan 4. Okey, kita tengok terlebih dahulu standard pembelajaran. 3.2.2 memadankan dokumen sumber perniagaan dengan setiap urus niaga yang berkaitan. Kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat memadankan dokumen sumber perniagaan dengan setiap urus niaga yang berkaitan. Okey, kita tengok yang ni ya. Ini merupakan padanan urus niaga dengan dokumen bagi komponen jualan bersih. Yang murid-murid nampak tak? Dia ada penjual dan ada pembeli. Okey. Contoh urus niaga yang pertama ialah jualan tunai. Jadi dokumen yang terlibat kat sini ialah bil tunai salinan. Okey, bil tunai salinan ni maksudnya penjual simpan lah. Okey, kerana ada jualan tunai. Okey, seterusnya aliran antara penjual dengan pembeli juga. Okey, kita tengok urus niaga, jualan barang niaga secara kredit. Jadi dokumen dia ialah invoice salinan. Okey, urus niaga ketiga ialah pulangan barang niaga daripada pelanggan. Okey, iaitu pulangan jualan ataupun kita panggil dia pulangan masuk. Atau urus niaga apabila invoice terlebih charge. Jadi, dokumen yang terlibat salah satunya ialah nota kredit salinan. Okey, yang ni yang penjual simpan. Okey, urus niaga yang lain ialah contoh invoice terkurang charge. Jadi, dokumen yang terlibat nota debit salinan. Ini bagi komponen jualan bersih ya, murid-murid. Okey, kita tengok pula. Terlebih dahulu kita pergi buat latihan dengan cara kita bermain bagi mengukuhkan kefahaman. Yang ni yang cikgu main dulu, kamu tengok macam mana cikgu buat, nanti kamu boleh cuba. Ada di dalam hutan. Okey. Urus niaga invoice terkurang charge. Jadi cikgu letak jawapan apa tu? Nota debit salinan. Okey, seterusnya urus niaga jualan barang niaga secara kredit. Cikgu letak invoice salinan. Jualan tunai, bil tunai salinan. Pulangan barang niaga daripada pelanggan, nota kredit salinan. Betul. Cikgu dapat masa berapa? Skor 4 dengan masa 29 saat. Perpuluhan 3. Jadi cikgu harap kamu pun boleh buat dapat markah penuh juga dengan masa mengatasi markah cikgu. Okey, yang ni murid boleh scan barcode. Okey, dan tulis nama, sekolah dan negeri lah. Okey, tu cikgu ada bagi contoh kan macam mana nak tulis nama, sekolah dengan negeri. Okey, yang ni kamu boleh ambil gambar dulu ke sebelum kamu
scan barcode. Okey, sebab cikgu nak teruskan lagi. Padanan urus niaga dengan dokumen komponen kos jualan pula. Ni pun sama juga di antara penjual dengan pembeli. Okey. Okey, contoh urus niaga ialah urus niaga belian tunai. Okey, bila belian tunai ya murid-murid, penjual akan menghantar kepada pembeli bil tunai yang asal. Okey, itu contoh dokumen yang sesuai lah. Okey, contoh urus niaga yang kedua pula ialah belian barang niaga secara kredit. Jadi, dokumen kat sini yang penjual hantar kepada pembeli ialah invoice asal. Okey, urus niaga yang berikutnya ialah pulangan barang niaga kepada penjual. Okey, iaitu pulangan belian ataupun kita panggil dia pulangan keluar. Ataupun urus niaga disebabkan apabila invoice terlebih charge. Jadi, dokumen yang terlibat ialah nota kredit asal. Okey, contoh urus niaga lain ialah apabila berlaku invoice terkurang charge. Jadi, dokumen yang terlibat ialah nota debit asal. Okey, seterusnya, urus niaga kos belian. Dokumen yang terlibat ialah nota debit asal. Okey, yang ni pula kita belajar sambil bermain bagi mengukuhkan kefahaman. Okey, kita tengok macam mana cikgu jawab soalan. Pulangan barang niaga kepada penjual. Jadi dokumen apa yang terlibat? Nota kredit asal. Urus niaga belian tunai, jadi bil tunai asal. Urus niaga invoice terkurang charge, nota debit asal. Urus niaga belian barang niaga secara kredit, invoice asal. Jadi cikgu harapkan. Okey, ya betul jawapan yang cikgu jawab. Okey, cikgu dapat masa berapa? Skor 4/4. Masa yang cikgu ambil ialah 31 saat. Okey, sekarang masa untuk murid-murid pula jawab. Okey, scan barcode yang cikgu berikan di paparan. Okey, jangan lupa sebelum memulakan permainan, enter nama, okey, sekolah dan juga negeri. Okey, selamat menjawab. Sambung lagi pula. Ini pula ialah padanan urus niaga dengan dokumen bagi komponen penerimaan. Okey, nampak tak dua kartun tu? Seorang penerima, seorang ialah pembayar. Okey. Contoh urus niaga ialah bayaran tunai ataupun menerusi cek daripada akaun belum terima untuk menjelaskan invoice. Okey, dokumen ialah resit rasmi salinan. Okey, contoh urus niaga kedua ialah terima sewa komisen hasil lain secara tunai atau cek. Dokumen resit rasmi salinan. Okey, yang kedua ialah antara bank dengan penerima iaitu pemilik akaun. Urus niaga terima dividen pindahan kredit dibankkan terus ke akaun perniagaan oleh pembayar. Dokumen ialah makluman kredit. Padanan urus niaga dengan dokumen komponen pembayaran. Urus niaga seperti bayar sewa, bayar gaji, upah, belanja lain yang tiada resit.
Dokumen yang terlibat ialah voucher pembayaran ataupun keratan cek jika dibayar dengan cek. Okey, masa untuk belajar sambil bermain. Okey, kita tengok yang ni yang cikgu jawab. Okey. Urus niaga terima dividen dibankkan terus ke akaun perniagaan oleh pembayar. Cikgu jawab apa tu? Makluman kredit. Bayaran tunai daripada akaun belum terima untuk menjelaskan invoice. Cikgu jawab apa? Resit rasmi salinan. Bayar gaji kepada pekerja. Cikgu jawab voucher pembayaran. Kita tengok betul tak cikgu jawab tu? Kita hantar jawapan. Betul. Yeay. Okey, cikgu dapat markah berapa murid? Oh, dapat markah 3/3 dengan masa 33.3 saat. Okey. Jadi, sekarang latihan yang sama macam tadi. Okey. Scan barcode yang cikgu sertakan di paparan. Okey. Dan selamat menjawab. Okey, kita sambung pula lagi dengan padanan urus niaga dengan dokumen komponen pembayaran. Okey, antara penerima dan pembayar, contoh urus niaga ialah apabila bayar insurans, kadar bayaran, belanja lain yang ada resit daripada penerima, di pembayar bayarlah kan. Jadi apa yang penerima hantar dokumen kepada pembayar ni? Resit rasmi asal. Okey. Kedua pula antara pihak bank dengan penerima iaitu pemilik akaun. Jadi contoh urus niaga ialah apabila bank mengenakan charge, buku cek, faedah overdraft, faedah pinjaman. Jadi bank akan hantar dokumen iaitu makluman debit kepada pemilik akaun. Seterusnya ialah padanan urus niaga dengan dokumen perolehan aset bukan semasa. Contoh urus niaga ialah beli aset bukan semasa secara tunai, boleh bayar dengan tunai atau cek. Jadi dokumen, contoh dokumen yang terlibat ialah bil tunai asal. Okey, contoh urus niaga kedua ialah beli aset bukan semasa secara kredit. Dokumen yang terlibat kat sini ialah invoice asal. Okay, masa untuk buat ulang kaji. Okey, jom kita tengok cikgu jawab. Urus niaga, bayar belanja lain yang ada resit daripada penerima. Cikgu jawab resit rasmi asal. Urus niaga kedua, beli aset bukan semasa secara kredit. Cikgu letak invoice asal. Urus niaga cash bank, cikgu letak makluman debit. Okey, kita tengok betul tak cikgu jawab. Tahniah. Okey, tahniah pada cikgu. Dapat jawab markah penuh, markah 3/3. Masa yang cikgu jawab ialah 28.3 saat. Okey, sekarang murid-murid. Okey, scan barcode yang cikgu berikan ini dan boleh mula menjawab. Okey, kita sambung lagi ya murid-murid. Padanan urus niaga dengan dokumen bagi ambilan. Kat sini ada ambilan, contoh urus niaga pertama. Ambilan tunai di tangan, dokumen dia ialah memo. Urus niaga kedua, ambilan tunai di bank, dokumen dia memo ataupun kita boleh guna keratan cek. Urus niaga ketiga ialah ambilan barang niaga ataupun ambilan inventory ya. Dokumen ialah memo. Urus niaga ambilan aset bukan semasa, dokumen memo. Okey, ini pula ialah padanan urus niaga dengan dokumen kontrak. Okey, di antara pihak bank dan juga penerima pemilik akaun. Contoh urus niaga ialah tunai di tangan, didepositkan, disimpan ke dalam bank. Jadi dokumen yang terlibat ialah slip bank.
Okey, jom kita tengok macam mana cikgu jawab untuk dalam permainan ini. Okey, urus niaga tunai di tangan didepositkan disimpan ke dalam bank. Cikgu jawab apa murid? Slip bank. Betul tak? Urus niaga ambilan barang niaga. Cikgu letak dokumen memo. Urus niaga ambilan tunai di bank. Cikgu letak keratan cek. Okey. Okey, cikgu hantar jawapan tu. Betul atau tidak? Yeay, betul. Cikgu dapat markah 3/3. Betul tak 3/3? Ya, masa yang cikgu ambil ialah 30 saat. Okey, sekarang jawab balik soalan tadi. Okey, dengan scan barcode yang cikgu paparkan di paparan skrin. Okey, baiklah. Semoga berjumpa lagi semua murid-murid. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. Tekan juga butang loceng notifikasi. Dan kalau suka, like lah video ni. Okey, semoga kita bertemu kembali pada masa akan datang. Okey, selamat belajar. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.